banyak sangat lulus. Nak rebut tiket ke? Tak jadi. Tak mampu lah kan nak tengok dia main. Okey, kita akan bercakap tentang satu lagi program, iaitu program Scuba Dive Hard OKU. Yang mana ini merupakan salah satu daripada program melahirkan pencapaian seorang scuba diver OKU dalam dunia sukan scuba hingga ke peringkat antarabangsa dan juga terlibat dalam sukan Paralimpik. Hebatnya kalau kat Malaysia dia lah tadi dah bercerita sedikit kan, cuma ada 12 orang sahaja OKU yang bertauliah. Kalau macam saya memang tak reti lah nak scuba ni, nak menyelam. Awak boleh? Berenang boleh? Berenang boleh, terapung boleh, menyelam dengan tangki tu tak boleh. Tak naik-naik dah. Jangan. Okey, kita berbangga sekali kita bersama dengan Tuan Haji Said Abdul Rahman, merupakan jururawat teknik scuba juga sebagai duta Dive Hard. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Okey, ada juganya. Okey. Kita juga bersama dengan Reza Faizal yang merupakan penyelam scuba OKU yang bertauliah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Pertama kali kita harus akan tanyalah kepada Tuan Haji sendiri kerana bahawa ini sebagai satu-satunya menerima pengiktirafan di Asia. Betul, Asia di peringkat antarabangsa di peringkat antarabangsa di Asia, dan mendapat pengiktirafan apa dia, Ji? Cerita sikit je. Ini ialah satu pengiktirafan yang kami terima daripada Dive Hard di Chicago di Amerika Syarikat pada tahun lepas, iaitu sebagai pembabitan peringkat Kids Scuba melatih OKU dalam bidang scuba di peringkat antarabangsa. Okey, tahniah kita ucapkan Ji. Satu pengiktirafan untuk negara kita dan juga Haji sendiri. Okey. Betul. Cik Rizal, dah berapa lama menyertai scuba? Saya bermula pada bulan April 2017 tahun lepas. Lebih kurang setahun baru lagi. Tapi dah pergi menyelam kat Pulau Sipadan. Ya. Ini yang buat geram. Sipadan tu kali kedua untuk open water laut. Ya. Yang pertama di Tioman. Di Tioman. Masa mula-mula nak menyertai itu, apa antara kesukaran ataupun obstacle yang Cik Rizal? Pada mulanya saya kebalangan nyedari pada tahun 2001. Lepas pada kebalangan tu langsung tak pernah masuk kolam lah. Macam fobiaan. Tapi bila dapat dipelawa oleh Tuan Haji Said Abdul Rahman, rasa ini peluang baik ni. Tiba-tiba rasa tak fobia tu hilang. Terus saya cuba dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Tu kata kan memang ini visual apa Ji? Kau boleh cerita sikit? Ini visual kami menyelam bersama Riza di Pulau Sipadan. Di mana Riza diberi peluang untuk menyelam bersama-sama dengan Jerome, bersama-sama dengan penyu, dan juga bersama-sama dengan ribuan ikan-ikan yang cukup menarik dan cantik di Kepulauan Sipadan di Sabah. Ya Allah. Ji, sampai sikit mengenai Kids Scuba ni. Kids Scuba ialah satu sekolah scuba di mana kami khas untuk melatih kanak-kanak, remaja, belia dan juga golongan OKU untuk belajar teknik menyelam di dalam air. Dan khasnya untuk golongan OKU dengan adanya program Dive Hard, kami memberi peluang untuk mereka merasai satu perkara yang lebih unik, iaitu dipanggil water therapy. Water therapy ni melibatkan satu situasi di mana mereka dapat bergerak bebas di dalam air tanpa menggunakan kerusi roda. Dan ini ialah satu pengalaman di mana sebagai seorang spinal cord injury patient seperti Riza yang seperti ada di visual tu, ia juga dapat mengurangkan neuropathic pain, ya Riza? Ya. Mungkin Riza boleh cerita sikit. Neuropathic pain ni dia diakibatkan daripada spinal cord injury ni. Dia masalah saraf lah. Dia kalau macam saya dia sakit dia dari belah dalam ni, dia macam berdenyut-denyut. Dari luar ni saya memang tak rasa, tapi dari dalam tu dia sakit. Okey. Tapi bila dalam air tu, bila rasa lega, macam tak ada tekanan lah. Rasa sakit tu memang hilang lah. Jadi kekuatan Rizal apabila berada di dasar laut adalah tangan. Bergantung pada tangan dan upper body lah. Ya, upper body. Okey, kedalaman yang maksimum pernah diterokai? Yang terbaru ni di Sipadan 20.7 meter. Ya. Kalau itu macam mana dia pencapaian tu? Adakah daripada visual tu beliau telah mencapai sesuatu yang
belum tentu orang biasa boleh melakukan. Saya pun belum. Betul. Dengan melihat jerung depan mata yang lalu depan dia, dan ini ialah satu peringkat di mana kita memberikan kecekalan kepada golongan OKU dan juga golongan OKU juga boleh melakukannya. Seperti mana orang biasa ya. Okey. Betul. Sukan ni istilah aktiviti ni aja ia memang untuk semua orang ke, yang takut air tak takut air semua boleh kan? Semua orang boleh melibatkan Datang pada diri. haji je serah diri je boleh menyelam. Kami akan melatih mengikut proses yang tertentu. Kalau Okey. orang biasa, kami melatih melalui proses PADI, khusus okey. PADI yang akan menerapkan beberapa proses yang Stage ditentukan. dalam tingkat dia. Kalau untuk OKU, ada SOP yang ditentukan oleh khas oleh Dive Hard, di mana kami perlu melatih mereka lebih detail lagi daripada orang biasa lah. Kalau orang biasa saya boleh latih dalam 4 hari. Kalau golongan OKU, saya melatih dia orang di kolam saja mengambil masa 4 bulan. 4 hari tu dah boleh menyelam dengan Untuk orang biasa. dah boleh ya. Okey, boleh lah. InsyaAllah. Okey, boleh try. Okey, Cik Rizal, kalau kita lihat dengan kedalaman itu semakin dalam semakin tinggi tahap tekanannya itu dan sebagainya. Jadi untuk keadaan seperti anda sendiri dan juga apa mungkin nasihat doktor ataupun pakar-pakar perubatan terhadap keadaan anda dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan penyelaman. Keselamatan lah. Macam saya tak ada masalah, cuma kaki tak boleh bergerak. Okey. Tapi kalau bagi mereka yang ada macam pakai apa macam pakai tube ke, itu kena dapat nasihat doktor dulu lah. Macam saya cuma tak boleh bergerak bawah, dari pinggang ke bawah. Jadi tak ada apa masalah. Cuma dari tekanan tu memang kita kena, dari turunnya ke dalam laut, kita kena mula equalize lah. Terus dari atas pelan-pelan sampai ke bawah. Menggunakan tangan. Ya. Kena kongsi juga ni pengalaman yang paling menakjubkan apabila berada di dasar lautan ni, sebab cakap jujur je saya memang suka laut, tapi keberanian tu belum lagi menjadi milik saya. Berenang boleh, berenang boleh, cuma nak dia macam-macam fikir ni. Kan? Kalau anda apa pengalaman yang tak boleh ni? Pengalaman yang pertama sekali saya tu diving ni, melihat betapa luasnya dalam laut tu. Lepas tu dengan ikan dia yang beribu-ribu, kehidupan laut. Tapi yang paling saya teruja tengok dapat melihat shark lah. Betul-betul depan lah. Memang berdepan. Hai Syah. Itu jerung jenis apa tu? Jerung jenis apa Pak? White tipu. Ni penyu ni. Okey. Ni visual kita bawa Rizal dengan penyu. Penyu depan mata. So target untuk Rizal selepas ni berapa kedalaman untuk diterokai? Dapat 30 pun dah okey kot. 30. Alhamdulillah, Tapi sebenarnya Pulau Sipadan itu juga merupakan salah satu benchmark kan. Yes, Jadi apa orang kata antara tempat utama mesti untuk diver-diver kena selam. Pulau Sipadan dikategorikan sebagai top 5 dive sites in the world. So mana-mana penyelam yang telah dapat mengalami rasa menyelam di Pulau Sipadan, kalau dia pergi tempat lain, orang lain tengok dia punya logbook tu, rekod dia dah ada di Sipadan, dia dah sampai satu tahap yang international. Ingin saya nyatakan juga bila kita menyelam dengan golongan OKU, kita akan SOP dia untuk dive hard ni, kita seharusnya ada 2 atau 3 pembantu untuk menjaga satu golongan OKU semasa menyelam. Satu di kiri, satu di kanan, satu lagi di depan atau di belakang. Okey. Untuk menjaga keselamatan. Untuk keselamatan. Kalau turun satu selaman tu seelok-eloknya berapa orang je? Tak boleh ramai-ramai. Lebih kurang untuk penjagaan untuk satu OKU lebih kurang 2 atau 3 orang. Okey, untuk sekali turun Satu tu? grup. Satu grup. Kita boleh Tak kisah. tak kisah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi seluas lautan tu, selagi ada tenaga profesional yang menjaga golongan OKU, no problem. Cuma kena pastikan disiplin menjaga SOP hazanah dalam dasar lautan tu je. Untuk yang nak menyertai kemahiran berenang tu macam mana kalau nak menyelam? Kalau untuk siapa yang berminat dalam mengambil kursus scuba atau kursus Kena mahir menyelam, kalau saya cadangkan harus ada sedikit kemahiran untuk berenang. Kalau tak ada, semasa kursus tu kami akan bantu untuk asas renang. Paling muda seawal umur berapa tu je? Untuk mengambil lesen scuba seawal muda 8 tahun. 8 tahun? Boleh mengambil lesen, tapi untuk kanak-kanak khususnya khas di kolam renang sahaja. 8 hingga 10 tahun. 8 hingga 10. Program PADI SEAL. Kita nak tanya Rizal juga. Waktu awal-awal tu dapat peluang
untuk berada di lautan. Mungkin biasa kolam-kolam dulu kan, tapi yang nak pergi ke lautan tu rasa tu. Memang malam tu tak boleh tidur. Saya pun tak boleh tidur. Saya yang dive saya yang pertama tu di Tioman. Tioman tu cantik. Dari malam tu tolak dari tempat saya Sungai Besar lebih kurang 2 pagi. Sampai di JT Mersing lebih kurang dalam jam 9 pagi. Tak tidur, saya drive sendiri. Waktu sampai Tioman pun tak boleh tidur lagi. Dia punya excited nak. Dia punya nervous. Excited dia, nervous dia nak menyelam kat laut kan. Pertama kali pula tu. Tak ada halangan langsung, tak ada rasa cabaran langsung sepanjang latihan tu awal-awal. Ya, awal-awal ada sikit nak biasakan diri. Sebab memang dari 2001 sampai 2017 tu 2016 tu memang tak pernah masuk air kan, tak pernah masuk kolam renang. Ni baru nak masuk balik tu yang tu tengok ya betul aku nak buat ni. So apa antara persediaan mungkin sedikit senaman ringan yang selalu diamalkan untuk masuk ke dalam kolam? Lebih kepada tangan lah, sebab kita baik guna tangan kan, stretching, angkat untuk yang menguatkan tangan anggota upper body kita ni. Kata motivasi untuk anda terus kekal bersemangat. Jangan takut untuk mencuba. Jangan takut untuk mencuba. Saya percaya Tuan Haji dah ada satu perancangan kan untuk khususnya untuk rakan-rakan OKU kita untuk pergi ke satu langkah yang lebih tinggi. Ada perancangan tu? Ada. Di mana kita ada perancangan untuk membawa rakan golongan penyelam scuba OKU kita ke destinasi selam scuba yang lain. Contohnya salah satu destinasi selam scuba di Maldives. Itu ialah satu perancangan di peringkat antarabangsa untuk membawa penyelam Malaysia kita ke luar negara untuk melihat keindahan alam semula jadi bawah air di negeri lain. Mungkin selepas ini akan ada lagi program-program rentetan ataupun susulan daripada untuk fokus kepada kanak-kanak dan juga orang OKU ini? Kami akan mengadakan lagi satu program di peringkat antarabangsa. InsyaAllah akan diadakan pada bulan Oktober pada tahun 2018 di mana kumpulan Dive Hard daripada Amerika juga akan datang ke Malaysia untuk melakukan aktiviti scuba di sini. Ini melibatkan juga satu program accessibility tourism, sports tourism dan juga diving tourism. Kalau mungkin kita boleh nak tanya, sukan ni mahal ke tak mahal? Macam mana kita nak jawab je? Sukan ni kalau dikatakan sekarang ni agak boleh disertai oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk belia dan juga pelajar-pelajar. So dulu ialah satu sukan yang mahal, sekarang ni tak berapa mahal juga. Semua orang sebenarnya boleh lah kan. Dah ramai dah. Ada banyak kemudahan. Untuk Rizal, perancangan selepas ini mungkin akan ada lagi pulau apakah yang akan diteroka? Lautan apakah? Mungkin saya teringin lagi kembali ke Sipadan. Sipadan memang cantik. Sebab diver kat sana pun dia kata kalau nak kalau selamat tu jangan terus ke Sipadan. Sebab kalau kita terus ke Sipadan nanti kita akan banding-bandingkan tempat lain. Ini tak cantik macam Sipadan. Sipadan lagi cantik. Kalau dia kata kalau Sipadan kalau boleh taruh yang last, yang kedua, yang ketiga. Sipadan tu benchmark. Ya. Okay. Itu antara video yang dikongsikan pengalaman ini diambil menggunakan GoPro ni saya rasa. Kalau tengok gambarnya tu. Okey, ini di mana? Ini di Sipadan. Sipadan. Okey, baik. Dia punya pencapaian dekat mana dah yang paling menyeronokkan selain Sipadan? Pencapaian saya dalam bidang selam scuba, saya juga adalah seorang selam scuba pelatih tenaga pengajar selam scuba yang telah menyelam di Denmark dan juga di Sweden. Saya qualified sebagai dry suit diver. Dalam banyak-banyak lautan yang pernah diteroka tu, di kawasan mana yang paling mencabar dengan terumbu karang? Saya ingin menyatakan juga salah satu tempat yang paling cantik ialah di Malaysia, iaitu di Pulau Sipadan dan juga di Pulau Layang-Layang di Sabah. Ia satu destinasi selam scuba yang world class. Pulau Layang-Layang juga ada satu jerung yang dinamakan jerung Hammerhead Shark. Dan juga ada Mantare, ikan pari yang paling besar, itu 12 kaki. Saya pernah pergi Pulau Layang tau Is. Ibaratnya kan daripada atas saja saya dah nampak dia seperti akuarium. Belum masuk lagi. Tengok macam tu dah nak seperti akuarium yang sangat bersih, sangat jernih. Cukup jernih. Okey Rizal, kita perlukan sedikit kata
membakar semangat lah kepada semua Yang orang nak mencuba sekali, kan. Semua orang boleh. Apa tadi prinsip tadi? Jangan takut untuk mencuba. Jangan takut mencuba. Is nak selam ya awak boleh. InsyaAllah tahun depan. Ya, jangan takut untuk cuba sebab kita tak tahu tahap keupayaan kita kan. Kalau kita kena cuba dulu apa peluang yang datang, baru cuba dengan sebaik mungkin dan lihat hasilnya. Betul. Kena cuba dulu baru kita tahu ke mana kita ataupun apa kekuatan kita, betul lah. Selamat ujian jaya Is pula. Dia nak suruh saya cuba tu sebenarnya. Tak apa, saya celupkan kaki. Macam mana untuk kalau kita nak sertai Sesiapa yang berminat untuk belajar menyelam scuba untuk kanak-kanak boleh melayari website kami di www.kidscuba.com dan juga untuk golongan OKU yang ingin mencuba boleh juga menghubungi kami di Kids Scuba ataupun di Dive Hard Malaysia di laman web www.divehard.org. Okey, baik, kita ucapkan selamat berjaya dan mudah-mudahan kita akan dapat lihat lebih ramai lagi, tak kisahlah siapa pun, anak muda ke, golongan upaya ke, yang penting kita nak ramai yang lebih bertauliah lah. Okey, yang penting kena jaga laut kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih Rizal. Terima kasih. Jangan takut untuk mencuba apa pun, kita cuba dulu baru kita tahu kemampuan kita. Okey, itu antara aktiviti yang boleh kita sertai. Kita akan ke Melaka, Syam, untuk kita melihat package